Untuk pengetahuan semua, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dengan kerjasama SME Corporation Malaysia selaku agensi peneraju menganjurkan Minggu Usahawan Negara atau lebih dikenali sebagai MUN dan Minggu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS 2023 bertujuan untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan PMKS serta menyebarkan lagi maklumat mengenai bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Pelaksanaan program ini juga bertujuan untuk memupuk semangat keusahawanan secara berterusan bagi menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merupakan sebahagian daripada teras Malaysia Madani. Dengan bertemakan Sokong Lokal, Sokong PMKS, Minggu PMKS Kebangsaan yang dianjurkan di seluruh negara mengikut zon ini juga berperanan sebagai satu platform untuk menyebarkan maklumat mengenai pembiayaan dan program pembangunan PMKS. Terdapat pelbagai aktiviti keusahawanan yang diadakan sepanjang penganjuran program ini, contohnya sesi pemadanan perniagaan, Match Me, Pocket Talk, bengkel keusahawanan, sesi pitching, sesi khidmat nasihat Meet Me, reruai pameran dan kaunter informasi yang menawarkan maklumat-maklumat berkaitan keusahawanan. Untuk makluman sidang hadirin sekalian juga, Majlis Perasmian Minggu PMKS Kebangsaan dan MUN ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 9 Julai 2023 pada hari Ahad ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dah tak sabar ke? Okey, sesi bicara ni agak inklusif satu ini bertajuk Jom Digitalkan Kewangan Anda akan membicarakan mengenai adaptasi digital sebagai usaha untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan termasuk pembiayaan alternatif. Sebelum kita mulakan sesi ini, saya mohon supaya para tetamu kita yang belum mendaftar kehadiran dengan akak-akak kipas tadi kat tepi itu, boleh mengimbas kod QR yang tertera dekat skrin di hadapan ni. Boleh ke? Dan menukar mod telefon bimbit kepada mod senyap. Terima kasih. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, pada petang ini, wakil dari Funding Societies Malaysia telah dijemput selaku moderator bagi sesi bicara niaga inklusif 1, Jom Digitalkan Kewangan Anda. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, Funding Societies Malaysia merupakan platform pembiayaan digital PKS terbesar di Asia Tenggara. Funding Societies Malaysia menghubungkan PMKS dengan pelabur menerusi pasaran dalam talian untuk meningkatkan akses pembiayaan untuk PKS. Misi Funding Societies Malaysia adalah untuk membolehkan dana diakses secara cepat dan mudah oleh PMKS bersama pelabur di platform mereka. Sejak 2015, Funding Societies Malaysia telah membantu beberapa PMKS mengembangkan perniagaan mereka dan membantu para pelabur mengembangkan portfolio mereka. Untuk maklumat lanjut, para hadirin sekalian boleh melayari fundingsocieties.com.my. Seterusnya, izinkan saya memberikan serba sedikit latar belakang moderator kita dari Funding Societies Malaysia iaitu Encik Chai Kin Poon, Country Head Malaysia, Funding Societies Malaysia yang lebih mesra juga dikenali sebagai KP. Okey, mana boleh say hi? KP. Baru orang kenal. Okey. So untuk makluman, Encik KP saya panggil Encik KP boleh? Mr. KP ke? Okey. KP sahaja dia kata. Okey. KP mengetuai pengurusan operasi harian Funding Societies Malaysia serta bertanggungjawab dalam memacu usaha sama dan inisiatif bisnes strategik untuk platform kewangan digital PMKS. Sebelum menyertai Funding Societies, beliau pernah berkhidmat dengan Suruhanjaya Security Malaysia dengan fokus terhadap pembangunan dan pengawal seliaan pasaran modal merentasi pelbagai segmen. Beliau juga merupakan seorang Chartered Financial Analyst, CFA, dan pemegang ijazah dalam bidang ekonomi dari The London School of Economics and Political Science. Dengan ini, dijemput KP, Country Head Malaysia, Funding Societies bersama ahli panel, Encik Muhammad Yusman Amiran, Ketua Unify Business Telekom Malaysia, Encik Muhammad Azian bin Abu Samah, Pengurus Perniagaan Mikro BSN, Bank Simpanan Nasional BSN dan Puan Nur Anis Ayu, Pengarah Urusan Anis BH Group, Sdn Bhd, naik ke atas pentas bagi memulakan sesi bicara niaga inklusif 1 yang bertajuk Jom Digitalkan Kewangan Anda. Dipersilakan. Hi everyone, good afternoon. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. I think first and foremost, a very big thank to SME Corp for having us here today.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kerana dapat bersama-sama kami dalam sesi bicara niaga inklusif where we will discuss at length on the roles of entrepreneurial finance in inclusive community development bagi membantu masyarakat dari segi peningkatan sosioekonomi dan perniagaan PMKS. My name is Ken Poon and I'll be your moderator for today. Okey, sebelum kita mulakan sesi ini, saya ingin memperkenalkan dahulu 3 panelis jemputan yang akan berkongsi maklumat, pengalaman dan pandangan mereka bagi topik Jom Digitalkan Kewangan Anda. They will further delve and answer your questions on the importance of digitalizing finance or pendigitalan kewangan based on current economic trend. Without further ado, allow me to introduce the panelists. I think first we have Encik Muhammad Yusman, Head of SME Unified Business. Hello everyone, Assalamualaikum. Then we have Encik Muhammad Azian, Pengurus Perniagaan Mikro BSN, Bank Simpanan Nasional, BSN. Last but not least, Puan Noranis Ayu, Pengarah Urusan, Anis BH Group Sendirian Berhad, and peserta program Micro Connector Pembayaran Digital SME Corp Malaysia. Thank you to all of you for joining us and allow me to briefly highlight the background of our esteemed panelists. So Encik Muhammad Yusman, seorang penyokong kuat industri B2B. Encik Yusman telah menjadikan strategi formulation and roadmap rejuvenation sebagai perkara penting untuk memajukan inovasi perniagaan. Beliau mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam industri ICT, kejuruteraan, jualan, pembangunan produk dan pengurusan perniagaan. So end to end lah, covering everything. Encik Yusman juga bijak memberi pandangan dalam pelbagai segmen B2B dalam industri ICT. His involvement from delivering the first next generation metropolitan area network to developing cloud and transformative smart solution is evidence of your great passion for taking digital transformation forward. Thank you for joining us today. Thank you. Our second panelist, Encik Muhammad Azian, having been attached to Bank Simpanan Nasional BSN since 2010 and armed with more than 25 years of experience in retail banking industry, Encik Azian mempunyai pelbagai pengalaman termasuk dalam segmen micro business, credit operations and retail banking. Beliau juga telah memperkenalkan pelbagai multiple impactful products under BSN micro business throughout his tenure. Thanks for joining us. Thank you. And our third panelist, Puan Noranis Ayu. Anis Bakehouse dimiliki seorang usahawan wanita iaitu Puan Noranis, or formerly known as Anis. Needs no introduction. I think just now I heard someone call her Royal Baker. Berasal dari Segamat, I think Puan Noranis serba kreatif dalam menghasilkan pelbagai jenis rekaan kek and turut menarik perhatian pelanggan, among them corporates and even Malaysia royal families. I think that's where the nickname came from. Beliau pada awalnya bergiat aktif dalam dunia corporate sebelum beralih ke dunia perniagaan bakery. One fun fact, Puan Noranis was appointed to make a special cake order sempena ulang tahun keputeraan Hari Pertabelan Yang di-Pertuan Agong tahun 2009. And kini beliau kiat menempa nama antara pembuat kek terkemuka di Malaysia. Thanks for that. I think to just give a flavor to what we are talking about today, pendigitalan terbukti mengubah nasib perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) or MSMEs di Malaysia dalam membantu mereka mengatasi cabaran, terutama over the COVID period. Pendigitalan kewangan bukan sahaja memainkan peranan penting dalam membantu PMKS di Malaysia meningkatkan produktiviti mereka ketika pasca pandemik, ia juga telah membantu PKMS atau MSME to extend their customer base, giving them bigger access to market and subsequently contribute to rapid business growth or expansion and ultimately contribute to nation building. And I think as a precursor to the trend, lately, have you noticed more and more customers are opting to use cashless payment? Even the Ramly Burger Boy that's on the street is also using QR code to accept payment. Personally, I haven't gone to ATM for months because everything is through my phone. I'm pretty sure most of you have the same experience. And this is a good example of how the nation have actually adopted to digital finance very rapidly. And I think COVID, many bad things, but one of the silver lining is
dia paksa semua orang pergi digital, pergi online. Right. So, tuan-tuan dan puan-puan, sesi bicara niaga inklusif ini merangkumi 3 pusingan soalan, diikuti dengan sesi soal jawab. Without further ado, mari kita mulakan pusingan pertama. I will start with Encik Yusman. The first question, the changing times have indeed made business world increasingly challenging. Para peniaga PMKS perlu bersedia untuk berdepan dengan pelbagai cabaran semasa, terutamanya pembayaran kos perniagaan yang semakin meningkat, serta penggunaan teknologi dalam aktiviti jual beli dalam talian. Apakah kelebihan atau benefits yang diperolehi para peniaga apabila mereka mendigitalkan perniagaan mereka? Ya, terima kasih. First of all, tu saya kata sembang dengan Cik Azian dengan Puan Anis. First time kita buat bicara dalam gelanggang yang sebesar ini, ya, di dataran merdeka. Ini merupakan sejarah. Terima kasih SME Corp. I think this is the first time ya kita ada buat bicara di ruang yang sangat luas, bersaksikan bendera dan juga 180 PMKS yang buka booth hari ini. Back to the questions, KP tanya apakah kelebihan pendigitalan. Ya, kita dah buat research sebenarnya. Kita dah buat research berkenaan bagaimana PMKS, perusahaan mikro kecil sederhana ini dapat leverage dengan digital solution, apa kelebihan yang mereka dapat. Berdasarkan semua research yang kita lakukan juga, kita tengok kebanyakan SME customer, untuk tuan-tuan dan puan-puan, Unify Business mempunyai pelanggan berjumlah 400,000 di seluruh Malaysia. Kita tengok daripada tiga E formula. Kita study apabila mereka menggunakan digital ini atau digital teknologi ini, 3 benda yang meningkatkan dari segi satu, dia punya engage more customers. The first E, ya. Bila dulu kalau tengok macam normal punya perniagaan physical, kalau masa KP cakap tadi masa MCO kan, PKP, banyak yang terkesan. Tetapi yang mana survive adalah kerana mereka menggunakan online, right? Boleh berniaga secara online. So bermakna teknologi digital ini mampu meluaskan pasaran dan capaian. Itu kelebihan yang pertama. The second E atau kelebihan yang kedua adalah segi empower your staff. Kita tahu bahawa PMKS ini mempunyai sumber yang terhad. Ya, mikro contohnya hanya 5 orang ke bawah, small ada 30 ke bawah. So berbanding dengan company besar. So bagaimana mereka boleh melakukan perniagaan dengan lebih berkesan? Saya ambil contoh. Kita ada, kalau tuan-tuan pergi dekat Kejimbuh nanti, ada Laziz Patin, dia tengah bercakap kat situ kan. Cik Laziz Patin ni merupakan pengusaha ikan fatin di Kuantan, Pahang. Kan dia buka dia punya kedai ni. Dulu kalau kita buka kedai, kita buka dekat Valley lah, all this physical store. Tapi sekarang ni kebanyakan online dekat Lazada, Shopee, website, Instagram, Facebook. Tapi bila nak manage multiple of platform, dia agak susah kalau kita tak guna teknologi. So dia gunakan e-commerce hub, satu window, tengok berapa order masuk daripada Facebook, berapa banyak question masuk daripada Instagram, dan the system boleh auto respond. Kan kalau kita bayangkan nak buat manual, selalunya orang kata PM tepi kan, and PM harga berapa. You just imagine nak tengok satu-satu, nak jawab WhatsApp satu-satu, saya rasa tak mampu dia buat. So dia buat e-commerce hub. Itu yang kedua, empower your staff, they do more with less. Yang ketiga yang rasa kelebihan yang teknologi digital ini berikan adalah dari segi excite your customer. Macam KP cakap tadi, pembayaran sekarang tak payah cash. Kita tak payah lagi pergi dekat ATM machine, beratur dekat BSN, kan? No more. What we can do, sekarang ni pakai QR bayar, kan? So, jimat nak parking, jimat nak pergi berjalan, jimat macam-macam. So, begitu juga dengan bisnes. Bisnes bila dapat cash, nak pergi bank, itu pun agak risiko. And dia tak boleh track dia punya payment. So, ini yang kita nampak dari segi 3 kelebihan utama. Saya ulang balik. The first one is engage with more SMEs, more customers with multiple platform. Secondnya, kelebihan adalah dari segi empower your staff. You do more with less. You know, sekarang ni teknologi cloud, you can do business anywhere, anytime, any devices. And the third one is very important as well, to excite your customer. With that kind of technology, customer boleh beli barang walaupun di atas katil.
Kan? So inilah kita nampak kelebihan dari segi teknologi. Okay, thanks a lot for sharing. I think just to very quickly add on, I think satu lagi kelebihan pendigitalan adalah it also allow us to use the data to credit assess. Ya, betul. Ya, data is important juga. Macam saya kelebihan data yang cakap tadi, the third E, the excite customer. Kenapa kita nak data? Contohnya lah KP punya birthday kan. Selalunya SME tak simpan data-data ni kan. Bila dia ada birthday dia hantar, Mr. KP happy birthday ke 25 contohnya. Kita ada special package for all of you. Data tu is very important to understand. Dan juga data ni macam kita tengok online punya transaction, kita boleh dapat likes, kita dapat komen. That can be used. Compared tu kalau pergi walk in kat kedai, orang tak bagi komen, orang tak bagi sama ada you 5 star ke 4 star. Tapi dekat online, tanya diri kita, sebelum kita beli barang, kita tengok dulu review from others. That will also help the SMEs lah, to get the good SME with good product, will get more customers. Alright? No, you're absolutely right. I think on our end, with all this data, we actually use it to do credit assessment as well. So that's something that is definitely very helpful. Okay, soalan kedua, Encik Azian. So with today's rapid advancement of technology, especially in the fields of communication and information, transformation is crucial. Tambahan pula sekarang kita berada di fasa endemik di mana adaptasi pendigitalan dan perniagaan dalam talian telah menjadi satu strategi yang amat berkesan bagi memastikan kelangsungan dan peningkatan daya saing keusahaan, like what Encik Yusman had explained earlier. Now, from the banking perspective or from a banker perspective, adakah dengan mendigitalkan kewangan perniagaan akan memudahkan para peniaga PMKS mendapatkan bantuan dari institusi seperti BSN? Okay, terima kasih KP. Sebelum saya, go to the question, I would like to thank SME Corp lah kerana bagi ruang kepada BSN untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan pada petang ni untuk bercerita sikit apa yang kita ada in store for entrepreneur dekat luar sana daripada BSN. First of all, tadi KP tanya kita, dia kata bila dah digital ni senang tak nak pinjam loan betul nak dapat pembiayaan. I think to the micro entrepreneur kita just straight cakap how to get a loan the most hassle free, right? Hassle free. Macam mana nak mudah dapat. Saya rasa kakak kat bawah tu semua bersetuju. Pergi bank macam mana nak buat pinjaman ni? Niaga dah ada. Okey, sebagai BSN kita start, kita telah mula berkecimpung ataupun bersungguh-sungguh terlibat dalam pembiayaan mikro kewangan ni since 2007. Right, 2007 sampai ke hari ini kita dimandatkan oleh pihak kerajaan untuk fokus terutamanya pembangunan usahawan-usahawan kecil yang berperingkat mikro. Maknanya daripada yang kecil betul-betul belum berniaga, macam mana nak encourage dia berniaga, macam mana nak dapatkan systematic way of doing business in order to maju ke hadapan. And then that is our forte actually di BSN. So setakat dengan kepercayaan ataupun kelebihan yang ada kepada Bank Simpanan Nasional sebagai bank nombor 1 pembiayaan mikro setakat hari ini. So then this pandemic came 2020 yang mana BSN telah dimandatkan dengan daripada pihak kerajaan sebanyak lebih kurang 1.1 bilion untuk buat pengeluaran ataupun membantu usahawan-usahawan kecil. Dan alhamdulillah segalanya berjalan lancar dan saya rasa hari ini ramai usahawan kita dah menikmati apa yang telah pihak kerajaan bantu melalui Bank Simpanan Nasional. Okey, kita beralih kepada teknologi digital ni tadi. Okey, kalau traditional way dia bila kita bercakap dengan pihak mikro, entrepreneur mikro, cik nak buat loan ni, yang pertamanya kena ada dokumen. Yang pertamanya kita nak bukti cik ni berniaga ke tidak. So kita akan tengok SSM lah ataupun lesen perniagaan kerajaan tempatan, PBT license kan, Local council. Local council, and then kita minta benda-benda tu semua. And then next is actually nak macam mana perniagaan tu hari ni, what's the performance. So kita kena tunjukkan dalam konteks bank statement kalau ada.
Kalau tak ada mungkin rekod-rekod jualan. Dekat sinilah challenge dia. Ada antara kita yang rekod-rekod kewangannya niaga tip-top, bagus. Hari-hari abang jual 500-600 satu hari. Kat mana bang nak tunjuk bang? Bank is actually document based punya analysis. Yes, we can observe, but at the end of the day, receipt mana? Receipt kita tanya kan? Betul tak? Sebagai contoh saya bagi senang punya analogi lah. Kalau kita nak bagi pinjam orang duit, even to our brothers, kita tanya dia nak beli motor. Bang pinjam 3,000 boleh? Buat apa? Nak beli motor. Tapi kita tengok dia hari-hari tidur kat rumah. So kita fikir nak bayar macam mana nanti kau ni? Betul? And same goes to anybody who lend. Lebih-lebih lagi kami di financial institution, because it's not our money, it's the depositor's money somehow. So we have to take care, because depositor akan tanya kita bagi pada siapa, macam mana dia nak bayar balik. So that's where the challenge is to provide the proof of income. You know, KK, I think Puan Anis pun bersetujulah. Maybe nak berniaga dulu, dia tanya income evidence mana, what's the bank statement. So dengan mendigitalkan perniagaan anda, so I just go skip it. Dia is very transparent. Masalah documentation tu tadi dapat maybe minimizekan the issue tu. Sebagai contoh, cik boleh tengok saya punya transaksi sebab saya telah mendigitalkan perniagaan saya. Dan boleh tengok juga stok saya, because saya buat beli stok dalam application digital saya. Correct? I think you are the players in the industry. I think you can endorse it is correct, right? So dalam konteks lain, dan kesahihan dokumen itu tidak perlu dipertikaikan, because sales record dibuat oleh sendiri kita kan. Tapi bila jualan takkan hari-hari kita scan barcode produk kita balik. Dah satu kali kerja. Bila nak stock in kita scan. Takkan bila kita nak buat benda-benda yang tak bagus tu kita scan balik. Normally, dan dia akan jive balik dengan transaction history, betul? Di scan barcode keluar, payment masuk, then match. So that's now banking industry, dan saya sendiri pun kena orang kata belajar juga dengan teknologi, seiring dengan teknologi untuk memudahkan cara tuan-puan memohon pembiayaan. I think bila semuanya digitalize, so kita akan boleh tengok transaksi berlaku di kita ada dashboard. I think semua apps pun ada dashboard, boleh tunjukkan kepada pihak bank, dan pihak bank pun boleh terus menilai tanpa prasangka. Maksudnya dekat situ we can agree. Of course kita pun tengok juga solution mana yang digunakan, right? So kita verification proses tu boleh lebih cepat berlaku, dan kita matchkan dengan bank statement, dan kita boleh buat some evaluation KK. Okey, dengan transaksi yang sebegini rupa, lebih kurang berapa banyak jumlah pinjaman yang boleh kita panjangkan kepada pemohon-pemohon. I think is very simple and easy. You help us to help you. Benda tu saya rasa tak susah, tapi memerlukan sedikit ilmu lah. Of course, I think banyak pihak-pihak atau agensi-agensi sekarang menyediakan kursus-kursus dan sebagainya. I think that's about it. No, thank you. I think you exactly say what we do here in Funding Society. So sometimes to replace bank statement, we basically, when we finance Foodpanda merchant, we just ask them, can you download your Foodpanda transaction past 6 months? Then we use that to substitute. And better still, sometimes we work direct with Foodpanda. We just say, you ask Foodpanda, give them consent, send to us directly. Then at least you also know it's genuine. So exactly what you said, this is how basically it will assist them to be able to get financing. Okay, Puan Arnis. So pada masa ni teknologi berubah sangat pantas. Now sekiranya kita masih buat bisnes ikut cara lama, ia akan membuat kita ketinggalan zaman kan. So Puan Anis, perhaps you can share more on the factors that drove you to digitalize your business, Anis Bakery business, and the learnings that you have gained through the process. Okay, Assalamualaikum. Okay. Terima kasih kepada SME Corp kerana menjemput saya pada hari ini. Okay, saya ingin share pada ketika pandemik ni berlaku, saya ada 2 kedai di dalam Cyberjaya. Tetapi bila government announce that kita tak boleh berniaga, and immediately I tak ada source of income. So memang agak takut sebab I dapat daily maksud walk-in customer, right?
So after that, immediately I cuba selamatkan I punya production, pindah ke residential area untuk I run the business. Sebab last time memang kita tak boleh buat business langsung, tak boleh berniaga, tak boleh bake sebab kita kena duduk kat rumah kan. So untuk tidak membataskan segalanya, saya terpaksa ambil langkah ini untuk mendapatkan income yang berterusan. Tapi of course masa tu kita tidak aktif macam mana menggunakan online payment everything. Sebab last time kalau kata QRP tu pun macam tak berapa nak guna, semuanya lebih kepada credit card and all that. So bila saya pindahkan bisnes saya, duduk dekat rumah, tapi saya cuba tukar cara produk saya, sebab itu orang kata strategi saya, sebab kek masa tu tak laku sangat. Orang duduk kat rumah nak tengok TV, nak makan roti. So saya terpaksa tukar saya punya cara. Lepas tu saya macam mana customer nak bayar payment, saya nak buat itu. Tapi masa tu saya dapat offer daripada SME Corp untuk jadi peserta SME Micro Connector. So masa tu baru saya nampak jalan, sebab kita menggunakan e-commerce di mana saya develop website, SME develop website tu untuk saya, untuk customer beli produk-produk melalui website yang kita ada. So platform yang kita guna, cara pembayaran melalui online, sama ada online payment ataupun QR. Itu yang saya gunakan lah. So masa tu saya tengok keadaan income agak stable, sebab kita dah cuba tukarkan strategi kita dengan adanya support daripada SME Corp. Saya dapat mempromosikan juga produk-produk saya melalui platform yang digunakan, dan juga cara pembayaran yang sangat mudah untuk customer. Itu saja. Thanks a lot. I think very interesting experience, and I think most SMEs have gone through that period, and I think obviously very happy to hear that you have managed to transform your business and then basically do better even after COVID. So Encik Yusman, so bagi pemilik perniagaan kecil-kecilan, so from what Puan Noranis have shared, pendigitalan amat penting kerana ia mampu memberi impact besar terhadap kemajuan perniagaan. Now, bagaimana TM Unify berfungsi dalam membantu meningkatkan kecekapan operasi perniagaan PMKS menerusi pendigitalan? If you can share a bit, that would be great. Terima kasih KP. Puan Anis, sangat menarik cerita. Cerita ini kita sepatut kongsikan dengan entrepreneur yang lain lah kan. Yang bagaimana mereka mampu untuk bertahan sehingga sekarang. Untuk Unify Business, kita ada 3 teras sokongan utama. Ya, 3 teras. Teras yang pertama adalah segi penyelesaian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang pakai Unify kat rumah ni, Unify bukan hanya memberikan perkhidmatan internet. Kita beri juga perkhidmatan internetnya fix, mobile, sekarang kita ada 5G, dan juga kita bagi penyelesaian digital. Penyelesaian digital ni ada 3 kategori yang utama yang kita lihat SME perlukan. Pertama dari segi sales and marketing. Ya. Kenapa mikro tu kecil? Because dia nak kembangkan lagi perniagaan. Macam Puan Anis cerita lah, daripada 1 branch, 2 branch, 3 branch. So daripada kecil ke besar. Big dreams, small business. So penyelesaian sales and marketing. Yang kedua, kita juga tengok daripada productivity. Ya, bagaimana cloud services currently. Dulu kalau data kita nak share agak susah. Sekarang dengan cloud senang. So kita boleh buat business di mana-mana sahaja. Itu cloud services yang TM provide juga. Dan ketiga adalah dari segi cyber security. Dulu kedai fizikal kita, Puan Anis, orang boleh masuk 2 je, pintu depan, pintu belakang dengan tingkap. Sekarang ni bila dah online, macam-macam pintu dia boleh masuk. So bagaimana kita nak make sure that perniagaan itu secure ataupun dijaga daripada cyber attacks, yang kita dengar banyak sangat cyber attack berlaku. Itu yang pertama dari segi penyelesaian. Teras yang kedua, sokongan dari segi local support. Untuk Unify Business, kita berada di semua negeri. Kita ada dedicated SME team. Kita ada juga 80 SME consultant di TM Point ataupun Unify Store yang kita panggil. Kita ada juga Biz Rovers. Kalau Puan Anis tak sempat nak pergi Unify Store, kita boleh bawa Biz Rovers kita jumpa dengan Puan Anis, tunjuk bagaimana penyelesaian digital ini mampu
menolong Puan Anis. Itu teras sokongan yang kedua. Teras sokongan yang ketiga adalah segi SME community. Kita ada 400,000 SME customers. Kita selalu bawakan tips-tips ataupun bagaimana mereka ini menggunakan teknologi. Kalau tuan-tuan tengok nanti dekat kita Unify Business punya booth, kita tak lagi kata kita jual internet, kita jual solution. Kita tunjuk bagaimana Cik Salsabila dari Peketereh menjual tudung sulam. Dulu tak pakai internet buat itu marketing, sales naik 40%. Ya. Anne Idris jual kek. Hasil jualan dia 60% datang daripada online. So ini yang kita tunjukkan, the SME Konibrat. Dan kita juga bekerjasama dengan SME Corp. Kita tahu bahawa dalam nak mengembangkan PMKS ini, kita tak boleh jadi Superman seorang-seorang. Kita kena jadi Avenger. Kita kena buat dengan SME Corp, kita kena buat dengan BSN, because kalau kita tengok dari segi cabaran PMKS, ada 4 cabaran utama. Cabaran pertama adalah market access. Yang tu cabaran nombor 1 SME. Cabaran kedua dari segi keuangan. So that's why kita bawa BSN kat sini. Kita ada juga, kalau tak ada banyak dokumen, ada P2P punya, Mr. KP pun boleh bagi loan. Dan cabaran yang ketiga adalah dari skill. PMKS nak guna teknologi, tapi tak ada kemahiran menggunakan teknologi. Right? Yang terakhir sekali adalah dari segi lack of adoption of technology. Kerana skill yang tak banyak, dia tak boleh gunakan tool set of digital. So 4 cabaran ini kita datangkan dengan 3 teras sokongan dari segi penyelesaian, dari segi our local support dekat semua negeri, termasuk juga dari segi SME community building yang kita buat dalam even portal. Kita bukan hanya bantu dari segi program macam ni, kita juga ada portal-portal yang SME boleh masuk. Contohnya how to do business dengan TikTok. Kita tunjukkan semua success stories yang SME boleh replicate, right? Itu yang Unify Business lakukan. Bukan hanya menjual internet, ya. So 3 teras sokongan ini kita rasa amat penting bagi memajukan negara dan juga memajukan perusahaan mikro, kecil dan sederhana di Malaysia. Thank you. So Unify is no longer selling internet. They are creating an ecosystem to basically help MSME thrive in today's world. So talking about payment, so Encik Azian, according to PayNet Insight Study, peratusan rakyat Malaysia menggunakan wang tunai untuk tujuan pembayaran menurun 11% kepada 78% berbanding 89% sebelum pandemik. Again, this show Malaysians are accustomed to using electronic modes of payment services. So, for example, we shared earlier, the Burger Boy also accept QR code, so this is backed by data. So, untuk kaedah pembayaran digital paling popular, pembayaran menelusuri kad masih kekal pilihan utama, terutama bagi kategori perbelanjaan di gerai fizikal. So, pada pandangan anda, bagaimanakah Bank Simpanan Nasional atau kerajaan atau mana-mana agensi boleh menggalakkan golongan usahawan untuk mendigitalkan kaedah pembayaran perniagaan mereka? Okay, thanks KP once again. Okay, bila bercakap pasal bagaimana what BSN can do with this, untuk pengetahuan semua, sebenarnya BSN telah the past few years telah terlibat secara langsung dalam pendigitalan usahawan-usahawan mikro ni, PMKS lah. Kalau sedar tak sedar, as at early this year, BSN telah mengeluarkan melalui grant padanan, matching grant for digitalization kepada perusahaan mikro dan kecil dan sederhana sebanyak 300 lebih, menghampiri 350 juta kepada 142,000 usahawan. Right? Saya tak pasti sama ada di kalangan audience hari ini one of the beneficiaries for that initiative. So menyokong usaha-usaha kerajaan tu, selain daripada itu, I think there's another way forward lah untuk one of the digitalization being spearhead by BSN, right? Of course melalui rakan-rakan niaga yang lain lah, business partner yang lain, seperti kami juga bekerjasama dengan telco. With all this digitalization,
actually menggalakkan satu community digital, community micro digital. Di samping itu, BSN juga bekerjasama dengan pusat-pusat community digital community yang berada di seluruh negara, yang mana BSN berada di sana sama-sama mempromosikan selain pada membantu peluang-peluang pembiayaan, kami juga menyediakan extendkan digital grant di seluruh pusat-pusat komuniti inilah. So dengan adanya secara keseluruhan, when talking about digital, of course we will encourage cashless community, right? Cashless community di mana banyak risikonya bila kita pegang cash ni, KK, right? Tak terlupa pergi bank satu. Bila terlupa pergi bank, again we go back to tadi the first question that we discussed, not being recorded. Yes, we know banyak micro entrepreneur banyak duit, tetapi tidak berrecord, not being recorded anywhere. So it's going to be hard for financial institution, people like me, for example, to do some evaluation. So when we go for cashless again, it will relate all the transaction been captured there, dan dia juga dapat mengurangkan risiko-risiko kehilangan, kecurian dan sebagainya. So BSN tidak tertinggal dalam mempromosikan cashless society, dan kami juga sedang bekerjasama dengan beberapa provider towards mempromosikan cashless community, KK. Alright, dan hopefully dalam masa terdekat ni kita akan terus juga mengembangkan lagi inisiatif digital melalui grant-grant yang dipanjangkan oleh pihak kerajaan kepada BSN untuk disalurkan kepada SME-SME di luar sana. Alright, KB? Thank you, Encik Azian. I'm sure 140,000 SMEs, I'm sure a lot of them here are recipients of the grant. Definitely there will be quite a lot of us here. Now back to Puan Anis. So as a female entrepreneur who has gone through obviously very challenging situations during the COVID times, I'm sure, I think besides using digital solutions to allow you to sell online, jika Puan boleh share, adakah transformasi kepada kewangan digital telah ada bagi memberikan kelebihan strategik yang lain kepada perniagaan Puan selain membolehkan Puan menjalankan bisnes dalam talian? Okey, sebenarnya saya nak kongsikan sebenarnya perniagaan saya ni bila berlakunya pandemik ni, macam mana saya nak bertahan apa semua, saya terpaksa tukar strategi. Itu yang saya beritahu. Tapi alhamdulillah saya buat disebabkan teknologi yang kita ada, saya juga mengajar, bukan saja menjual ni. Saya dapat mengajar usahawan-usahawan yang affected COVID-19 ni, so diorang boleh berniaga juga dalam masa pandemik tu berlaku. So di mana saya buat, saya gunakan teknologi Zoom untuk mengajar online, mengajar online hands on. Saya post barang-barang tu dan dia orang akan buat online. Jadi saya ada 20 peserta di dalam setiap, saya ada 5 negeri yang saya kena mengajar ni. So menggunakan platform Zoom. So saya mengajar online. So alhamdulillah yang itu saya banyak government support untuk saya mengatasi keadaan berhadapan dengan pandemik ni. Dan sebab of course sebagai seorang peniaga, saya akan fikir sama ada tutup ataupun lupakan saja bisnes ni. Tapi semangat saya sangat kuat. Saya terpaksa lawan. Kalau saya tak lawan, saya sayang sebab dah berapa tahun saya berniaga, takkan sekelip mata saya nak tutup macam tu. Saya kena tukar strategi. Jadi saya ada ramai lapisan customer. Of course customer yang muda-muda ni dia sangat dia sangat advance dengan teknologi dan juga cara pembayaran and all that. Tapi customer yang kurang expose dengan benda-benda ni agak sukar untuk saya macam nak, kalau dia kata nak buat payment ni, saya tak tahu nak guna ni macam mana, saya nak buat online. Tapi saya terpaksa mengajar dia orang macam mana nak mengguna QR code dengan payment online tu. Dan saya mengajar macam mana dia nak buat duit now,
banyak benda yang saya terpaksa. Dulu saya tak pandai benda-benda tu. Saya pun old school sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan adanya benda-benda ni, dengan adanya pandemik ni, saya rasa banyak sangat membantu dan kita terdedah dengan all this technology. Okay, right. Thanks. Thanks for the inspiring story. I think kalau Puan boleh ajar orang buat kek melalui Zoom, ajar guna digital payment memang bukan masalah lah. Saya rasanya sebab buat kek memang lebih susah secara online. Okay, I think we have gone through 2 rounds of questions. Now we are at the final rounds. So, apakah harapan dan aspirasi Encik Yusman, Encik Azian dan Puan Anis atas effort yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi menyokong transformasi perniagaan dan subsequently help propel our MSMEs on the international stage? If you could share some of your hope or some of the things that you would like to see to be implemented or introduced by the government, I think do share, and I think perhaps some of the folks here can also get some inspirations. I think KP, Nazian, Puan Anis, kita tahu bahawa usahawan PMKS merupakan tulang belakang ekonomi negara. Sumbangan PMKS kepada ekonomi hampir 40%, SME Corp. Dan orang yang bekerja dengan sektor PMKS lebih daripada 5 juta. Kalau kita tengok daripada segi sumbangan GDP, kalau kita boleh bangunkan lagi PMKS ini melebihi dari 40%, lebih daripada 50%, ini adalah taraf-taraf developed country. Kalau kita nak jadikan Malaysia sebagai high income country, kalau kita nak jadikan Malaysia sebagai an outstanding entrepreneurial country atas dasar kesusahan negara 2030, 3 benda yang kita kena perhatikan. Ya. Pertama, saya suka Puan Anis cerita tadi, the mindset of entrepreneur. Never ever give up. Dream bigs. Yang tu kita required. And how kita can nurture this mindset. Tak boleh buat macam ni, dibuat macam ni. Tak boleh guna ni, diguna teknologi. Dan mindset dalam ini kita harap melalui program-program macam ni, kita mempunyai mindset yang kuat untuk PMKS. Kedua, daripada mindset itu, mereka terbuka untuk buat teknologi, the skill sets coming in. Contohnya lah, you nak bawa kereta, you kena test dulu, kena ada lesen, PEL, baru you dapat terror bawa kereta. So, upskilling program adalah penting untuk SME untuk menggunakan digital. Dan inilah program-program yang dilakukan oleh SME Corp, banyak lagi agensi-agensi kerajaan seperti MDEC and the rest. Sangat penting untuk SME teruskan bersama. Dan ketiga, bila pandai dari segi gunakan skill set, barulah tool set tu sangat berguna. The tool set yang kita cerita tadi di Zoom and the rest adalah sangat berguna untuk mereka kembangkan. So harapan saya dan ekspresi saya, bila kita boleh bangunkan tiga elemen ini, dan insya-Allah PMKS akan lebih menyumbang lebih kepada ekonomi negara dan juga mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. As for me, okay, you know, being BSN, sebagai orang kata leaders of this microfinancing for micro entrepreneurs, so we have go through, kita boleh dapat some analysis looking that terdapat perkembangan yang positif daripada usahawan-usahawan yang mana di bawah bimbingan BSN kita dah nampak peningkatan dia daripada create job, new job creation, orang kata you know, in term of development, in term of sales performance dan sebagainya. Dan kita juga telah nampak ada di antara pelanggan-pelanggan kita yang daripada level micro dah pergi small, dan ada juga yang telah terus ke depan. Ini semua hasil daripada orang kata sokongan dari pihak kerajaan juga. Alright, kita di BSN sebagai agensi you know, in the execution part, kita menyokong usaha kerajaan ni untuk terus bersama-sama pihak kerajaan untuk menyampaikan apa saja bentuk bantuan dari segi financing dan juga untuk pendigitalan usahawan-usahawan. Just ni that is from the perspective of what BSN doing. Secara peribadinya saya tengok, saya ada berbual dengan rakan-rakan di negara sebelah yang berniaga. Kadang-kadang kita bila beli-beli barang dekat negara jiran, terutamanya kita berbual, apakah bantuan-bantuan yang diorang dapat tau KP tau. Bukan kita nak mengata pihak sebelah, tapi amat is very limited. Dan we are lucky here in Malaysia
is actually there are so many government initiative yang ada. Tidak saja di pihak kerajaan, dibantu juga dengan pihak-pihak swasta juga untuk membangunkan usahawan-usahawan, because we know that micro business ni merupakan majority penyumbang kepada GDP kita. So harapan saya dengan bantuan-bantuan dan all these inisiatif yang berada, semua menguatkan lagi semangat untuk PMKS kita untuk terus berdaya saing. Memang cabaran dia amat kuat. Kita pun tengok data-data sana sini amat mencabar sekali. Dan saya respect, saya bagi hormat kepada Puan Anis dan juga yang rakan-rakan seperjuangan juga yang terus kuat untuk berniaga, because this is very important for the nation is actually. Kami di sini maybe niaga pun kita tak pernah. We don't know. We just know maybe sebagai execution, dan sedia mendengar apa saja pandangan daripada players down there and come back to us, bagi feedback dekat kita how things supposed to be done correctly. Of course, there are also some other criteria and syarat-syarat lah. There are terms and conditions need to be abide with lah. So I think harapan saya now we go forward untuk the next month to have a better 2023. Terima kasih. Terima kasih. Negeri sebelah tu atas ke bawah? Okay, I think last but not least, Puan Anis, you could share a few words. Pada saya sebenarnya sebagai seorang pengalaman yang saya dapat so far, support daripada government, of course we need support daripada government dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Sekiranya ada peluang-peluang seperti grant ataupun mana-mana pinjaman yang di offer kepada peniaga-peniaga ni, mungkin dilonggarkan sedikit syarat-syarat, bukan dilonggarkan syarat-syarat yang macam okay, whether this company capable atau tidak untuk ni, sama ada dia ni ada masa depan, dia boleh pergi jauh atau tidak. So kadang-kadang kita lebih tumpukan kepada sama ada dia punya income tu dia okey ke tidak. Sometimes peniaga ni dia capable, tapi disebabkan modal tu tak boleh nak ni, dia pakai poket dia juga. So agak susah untuk dia pergi jauh. Dia tersekat. So bila dia nak buat pinjaman, dia ada limitation pula. Dia nak audited report and all that. So, enterprise selalunya dia tak ada audited report. So benda-benda je tu mungkin kelonggaran diberikan, dan mungkin SME Corp ke ataupun mana-mana agensi datang boleh BSN. boleh bagi recommendation. Sebab bila recommendation tu meaning that you are so close with the entrepreneur tu. Of course you know how they can go far or not. So sebab kadang-kadang kita tak tahu peniaga tu sama ada dia tu boleh pergi jauh atau tidak, sebab kita tidak follow dia punya perkembangan. Tapi kalau dia mungkin dia di bawah SME Corp akan tengok cara perjalanan dia punya how dia develop dia punya ni kan. So kita boleh nampak kan, tapi yang tak nampak ni macam mana kelonggaran diberikan ke sedikit. So harap-harap mungkin boleh dipertimbangkan. Saya harap SME Corp dan juga Encik Iswan boleh bantulah mana-mana entrepreneur yang sebegini. Thanks. Cik Azian jugalah kan? Okay. BSN sentiasa membantu. Thank you so much to all our panelists on your sharing of your hopes and aspirations just now. I think apa yang kita harapkan adalah supaya para usahawan luar sana dapat mengambil peluang yang ada sebaik mungkin bagi membangunkan perniagaan dan mencari jalan untuk berjaya menerusi pendigitalan kewangan anda. Now the time has arrived for our Q&A session. So sekiranya para hadirin mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, simply scan the QR code and saya akan ajukan soalan tuan-puan kepada ahli panel kita. Ahli panel kita semua bukan calang-calang orang, banyak ilmu untuk share. So feel free to ask questions. Okay, this is one of the challenge of digitalization. I think I need some help with the app. Okay, first question is to Encik Jusman. Okay. So,
from anonymous, saya ada business kopi, tapi saya tak ada masa nak promosikan bisnes saya di platform digital. Unify Business ada tak package yang murah untuk bantu usahawan seperti saya? Dia buat berniaga apa? Topi? Kopi. Business kopi. Kopi. Okay, ingat topi. Kopi. Sorry. Okay, yang ni yang kita tahu, satu lagi penyelesaian yang kita selalu buat adalah penyelesaian digital marketing. Kita tahu banyak kelas orang pergi attend kan, nak buat sendiri. Itu kita panggil konsep dia DIY, do it yourself. Tapi kita notice bila SME, Puan Nani pun sama juga. Puan Nani bila nak jaga bisnes, lepas tu nak tengok digital marketing, kalau tak ada team agak sukar. So Unify Business baru lancarkan DMS, Digital Marketing Solution ini untuk our PMKS. Konsep dia DIFY, do it for you. So maksudnya kita sediakan campaign manager, kita sediakan creative writer, kita sediakan termasuk juga copywriter dengan creative designer tadi untuk tolong SME. Dan kita tahu bahawa setiap kali nak buat digital marketing ni, masa hari raya nak kena spend 2,000 sekaligus. Macam Puan Anis kata tadi lah, cash flow sangat penting untuk PMKS. Nak minta ke BSN minta banyak dokumen kan, contohnya lah. So kita berikan penghematan DMS, Digital Marketing Solution ya, bermakna satu, you tak payah lagi nak hire creative writer ke creative designer ke copywriter ke campaign manager, pakai kita punya. And then bila you nak bayar nanti, contohnya instead of you nak bayar 2,000 sekaligus, kita tak charge 2,000 sekaligus, kita charge monthly. Bermakna okey, katakan nak bayar RM100 sebulan, ada 1,200 ad credits untuk setahun. So pakailah bulan hari raya tu nak pakai 600 kredit, bulan-bulan lain pakai kredit lain. Tapi pembayaran tetap RM100 sebulan. Itu akan memudahkan our PMKS. Itu yang kita jalankan, KP. And ini kita nampak sambutan yang sangat menggalakkan. And kita bukan hanya bekerjasama dengan Google ataupun Facebook. Kita juga bekerjasama dengan Ref Media. Ref Media ni adalah digital arm untuk Media Prima. Kalau tuan-tuan baca SAYS ke BH Online ke, kita pun boleh laksanakan iklan dekat platform-platform yang berkenaan. So itu yang kita lancarkan and alhamdulillah, I think the response from the market is very very good and very encouraging. Yeah. So yang meniaga kopi tadi, kejap lagi datang kat Unify booth, boleh tanya sikit kita punya digital marketing solution. Yeah. Thank you, Encik Yusman. So the second question is for Encik Azian. Boleh kongsikan skim pembiayaan dari BSN untuk usahawan wanita? Okey, usahawan wanita seperti juga sebenarnya wanita ni, you know, something special, right? It's a very special creature, actually. Sebab bila dekat mana-mana saja memang ada allocation untuk wanita. Kan? Sebenarnya bisnes tu I think dalam banyak hal I think wanita ni maybe dia lebih fokus I think. So memang di BSN baru-baru ni baru saja actually. Sebelum ni pun kita memang ada khas untuk package wanita. Ya, pihak kami pun sebenarnya bekerja sama rapat dengan Puspa Usaha Wanita. Yang one of the panel for Jawatan Kuasa Usahawan Inklusif, right? Yang mana dah minta bagi pihak kerajaan tolong sediakan allocation peruntukan khas untuk wanita. Yes, hari ini memang kita ada di tangan saya boleh bacakan terus sebenarnya berapa banyak dah kita tolong wanita ni, right? Setakat yang saya ada report ni kita ada satu allocation untuk wanita. Kita nama tau. Orang lain tak ada dapat, dia tak ada lelaki. Micro Kasih Nita. Peruntukan sebanyak 100 juta tau KK. You ada? You lelaki kan? You tak ada. Wanita ada. 100 juta untuk usahawan-usahawan wanita yang mana dengan kadar sebanyak 4% saja. Maksimum pembiayaan adalah 50,000. Puan Anis pun boleh panggil lagi wanita. BSN saja ada ni. Lain tempat tak ada ni. Kena dekat ni. 100 juta. Dan untuk yang dulu-dulu kita ada juga. Kita ada penjaja Nita,
kita ada Pemekasan Nita, kita ada Semarak Nita, dan kesinambungan daripada pakej-pakej yang terdahulu atas desakan kuat pihak wanita memang ada lagi. Don't worry about that. Kita ada 100 juta peruntukan untuk wanita. So di situlah BSN membantu usahawan-usahawan wanita yang dari segi pembiayaan. Dan of course selain daripada itu, BSN juga bekerjasama dengan Persatuan Usahawan Wanita juga. Ada juga NGO wanita yang bekerjasama dengan kami dari segi untuk menyampaikan sedikit development program lah untuk usahawan wanita. Okay, KK? Thank you, Encik Azian. Fun fact. So there's a research that says that if you give a financing to a woman entrepreneur, they are more likely to pay back. So it's good to allocate more funding for usahawan. Woman is good paymaster. Better paymaster. Better paymaster. Yes. Okay, soalan untuk Puan Anis. So bagaimana Puan menguruskan perniagaan dari konvensional kepada digital? Pelanggan saya lebih suka kaedah fizikal. Apa pandangan Puan? Lebih suka pada fizikal. Alright. Okay. Fizikal ni sebenarnya fizikal sebenarnya memang kita lagi rasa rapat lagi dengan customer sebenarnya. Kita rasa macam kita boleh kenal customer tu macam mana, kita tengok dia punya cara, kita dah tahu dah. Tapi dengan apa yang saya buat sekarang ni melalui online pun, kita dah boleh tahu pun customer tu cara, bila dia text tu kita dah tahu cara lenggo orang tu, kita dah ada database. Bila kita ada database, kita tahu record customer kita. Bila kita tahu record customer kita tahu dia order tu sebelum ni dia order apa, berapa, semua tahu. Jadi kalau macam physical ni sometimes kita tak ada all this record. Cuma kita tahu dia pernah datang hari tu tapi tak tahu bila, Kalau kita ada record, maknanya kita senang nak tahu dia punya history. Itu dia punya beza dia lah untuk teknologi sekarang. Right. Tapi kalau saya boleh tambah juga yang fizikal, memang kalau kita nak bawa keluarga kita pergi makan, takkan nak makan secara online kan. Tapi saya notice juga bila saya pergi dekat restoran sekarang ni, saya dah nampak kebanyakan dah pakai QR code untuk order. Kan dia tak pakai lagi waiter datang nak makan apa, dia bagi QR. Ini penangan MySejahtera lah kot kan. Kita guna saja MySejahtera, sekarang ni banyak digital. Tapi saya rasa the semi auto ke fully auto the digital still important walaupun physical kan. So itu yang kita nampak trend sekarang ni. And kedai-kedai yang kecil pun dah pakai QR code. Dia tak dah pakai dah lagi yang hantar waiter untuk minta hantar menu, Cik KP nak makan apa tak. And selalunya kalau kita pergi kedai-kedai macam dululah, kalau ikut Puan Nis, kalau kita pergi kedai dulu kan, kadang-kadang orang yang ambil order pun tersilap ambil order. Tapi pakai QR code dah tak silap dah kot. Kan? Cik tekan ni, takkanlah tekan salah. So those are the thing yang kita nampak dari segi yang saya kata tadi lah, excite your customer excitement walaupun dia masuk physically. Right? So very interesting. I think to add to siapa saja yang menanya tadi itu, I think physical is good. No doubt about it, physical is good. But with this digitalization, jadi to value add. Physical teruskan, digital tambahan. So from one channel, you ada two channel. Will it be better, more kan The more the merrier lah. Lagi banyak lah untung kot kan Alright. No, I absolutely agree. So actually, it's not competing. Right? Physical and digital, dia bukan compete. It allows us to do omni-channel, so you get more customer like what Encik Azian is saying. So I think like Puan Anis, just now you mentioned 60% of the customers from digital, maybe 40% is from physical. So it's complementary. Okay. So there's actually here a question for Funding Society. So bagaimana platform digital seperti Funding Society dapat membantu PMKS, terutama PMKS persendirian yang tidak mempunyai aset untuk dicagarkan? Other success story. Okay, so we are essentially a digital financing platform. Most of our products are unsecured financing, so tanpa cagaran. Tapi yang beza kita dengan bank, kita focus on short-term financing. So from 1 month to 18 months. That's why based on cash flow data, bank statement data, digital data, we can get a reasonable
well prediction of their ability to make repayment within the short-term period. So we do offer most of our financing is actually unsecured, and that's really because we focus on short-term financing. So I think when the business grow to a certain level, they need longer term, bigger ticket. I think that's where they go to BSN, that's where they go to other banks. So we complement existing FIs to assist MSMEs. Kita tak compete pun. Okay. Sorry, ini satu masalah digital. The security too good. Okay, I think this is a very good question. It's something that I've always also been asked. Bagaimana nak bantu PMKS di kawasan luar bandar yang tiada akses teknologi? I open the question to the floor. Tanya saya. I open the question to the floor. Siapa yang mau jawab? Saya rasa kalau tengok sekarang internet mobile pun dah almost more than 90% coverage with regards to mobile. Mobile ni bukan hanya TM, dia menyeluruh semua Cellco Malaysia. Untuk fix, kita ada coverage yang limited, tetapi untuk mobile ditambah baik lagi dengan mobile, dan kita tahu bahawa sekarang ni pun ada 5G punya coverage that will help not only urban, suburban dan also the rural area to get the access lah. So, I rasa kat Malaysia ni kalau tuan-tuan yang baru balik daripada kampung ko, I rasa okey kot, cuma sama ada laju atau slow lah kot. Itu yang I rasa the question is. That I rasa when we are developing and more coverage, then for sure the government juga ada inisiatif to meluaskan lagi capaian internet, dan I rasa that will help the SMEs. And we know very well, internet ni bukan lagi luxury, it is a necessity. It is a keperluan seperti juga diperlukan air. Kan, so that's even Telekom Malaysia under Jendela program, kita juga melakukan internet coverage yang lebih luas dari semasa ke semasa. I think anyone wants to add on? And I think if you ask me, those that are a bit of outside of the main cities, actually kita so there's a lot of offline to online movement. So I think first thing we need to find bagaimana cara-cara untuk reach them offline, and then gradually we start introducing digital solutions to bring them online. I think what Encik Yusman said, I think internet coverage in Malaysia is actually relatively wide. So the question is, how do we educate them to gradually bring them online? So I think that's how we should look at it. So this is for Puan Anis. So, apakah mindset yang perlu ada pada usahawan untuk berjaya seperti Puan Anis? Alright, mindset tu sebenarnya kita kena fokus. Kalau kita tak fokus, definitely kita akan maksudnya kita, kalau kita tak fokus, kita tak dapat nak pastikan mana kelemahan, mana strength kita kat situ. Kalau kita sentiasa fokus, kita ada momentum untuk kita capai kita punya matlamat, kalau tak, memang kita akan halfway, Bila kita fokus tu, memang segala yang kita buat tu dia akan sama. Jadi kita tak akan capai benda lain, ambil buat benda lain. Kalau kita buat satu tu, kita betul-betul expert in that. Right. Thanks. Focus and mindset and grit lah. Don't give up. I think that's very important. Okay, sini ada satu soal, ada beberapa soalan lah untuk Encik Azian berkenaan pembiayaan. So saya punya bisnes tak sampai setahun, memang susah nak dapat loan even though profit tinggi. Soalan kedua, bagaimana bolehkah pelajar seperti saya menjalankan perniagaan dan dapatkan bantuan dari bank? Alright, berapa tadi? Belum sampai setahun? Belum sampai setahun. Okay, untuk buat pembiayaan dengan BSN, dia tak susah dan tak mudah juga. So in between. Tetapi menjawab soalan dia tadi, saya dah berniaga setahun. Syarat-syarat pembiayaan di BSN untuk produk micro kasih
hanya 6 bulan. 6 months saja dah boleh pinjam dah. Kan? Dengan syarat of course you kena tunjukkan dokumen perniagaan yang telah berlaku pada 6 bulan tu lah. Right? Susah, memang susah. Saya bersetuju. Saya rasa rakan-rakan financial institution lain pun dia akan mengatakan 6 bulan kan. Kalau kita kerja pun KK ada probation period kan. Is it confirm or not confirm? Confirm or not confirm? I mean we dulu those days where we were working, you know, start working, so boss pun tengok 3 bulan, tak boleh extend 6 bulan. Right, things like that. And same goes to perniagaan. Again saya kata untuk membagi extend financing ni minimum requirement di BSN untuk produk Melayu Kasih adalah 6 bulan. Right? Dan kita memerlukan 3 bulan bank statement untuk buat penilaian dari segi existing performance dan kita masukkan elemen projection ke depan juga. Right? Let's say bulan ni dah 6 bulan kita nampak perniagaan dia sekian-sekian banyak. So bagaimana kita do some projection on the next 6 months how it goes. And then of course untuk permulaan perniagaan yang baru, amount dia kita bermula dengan berdikit-dikit dahululah. We test the water first lah kan and see how it goes. And then of course you are dibenarkan untuk orang kata mendapat financing yang seterusnya lah. Right? Di BSN kita fokus on the micro entrepreneur, so the limit gonna be about 50,000 saja. Menjawab soalan maybe adik tadi kan pelajar, tetapi kita tak limitkan pelajar tidak boleh memohon selagi boleh dikemukakan SSM dan berumur 18 tahun dan ke atas, insya-Allah dan memenuhi kriteria-kriteria yang telah saya sebutkan tadi. I think there's no reason why we couldn't extend the financing lah. Kalau yang bertanya tadi untuk dapatkan immediate feedback daripada pihak kami ada booth di ujung sana. You just can visit our booth and then do some some briefing or kita boleh buatkan penjelasan dekat sana lah KK. Alright, thank you kepada yang tanya. Mungkin ada yang kat bawah ni nak tahu dan yang bertanya tu banyak pahala dia tahu KK. Thank you. Satu lagi soalan, suri rumah yang berniaga online boleh dapat loan? Suri rumah again wanita kan special. As long as dia berdaftar kan, dia berdaftar perniagaan dan boleh membuktikan perniagaan dia berjalan dengan bagus. So there's a matter of location of business premise. Not necessarily dia kena ada kedai dan sebagainya. As long as dia boleh convince us that they are doing online business and this is substantial evidence of income dan sebagainya, dan kita boleh buat juga. Right? Bukan suri rumah pun boleh juga because is yang buat apa ni? Perniagaan online, you know. Okay, terima kasih. Okay, thank you very much. I think this question open it to all the panelists. So masih ada customer tidak yakin dengan shopping atas talian dan pembayaran secara online. So bagaimana nak meyakinkan customer ini? Okay, macam mana nak yakinkan customer bila kita buat perniagaan online? Is it? Okay. Of course kita kena jaga kedai kita seperti di Instagram, seperti di Facebook, seperti di website. Kalau kita tidak update kita punya Instagram, kalau kita tak update kita punya social media, customer kita of course tak tahu macam mana perkembangan kita, apakah produk kita yang terbaru. So of course kita kenalah sikit invest untuk boostkan kita punya produk. Saya guna Unify untuk boostkan kita punya produk, make sure yang produk kita ni dia spread around and of course kita kena kuatkan kita punya sales and marketing in the platform tu. Thank you. Thank you. Mungkin boleh cuba package Unify lah. Saya rasa satu benda yang kena perlu buat lah. Pertama, itulah pentingnya digital ni. Kalau kita banyak review, kenapa orang trust? Dia akan tengok, kawan dia beli dapat. Customer lain beli dapat. And then dapat 5 star. Then create the trust. And kita juga letak kat situ. Kita punya website ni, kita dah ada firewall semua ni yang tunjuk bahawa kita menggunakan cyber security untuk protect dia punya data. That will help to increase, I call it digital trust. Tapi yang penting saya kata tadi, kalau kita dekat platform-platform tu, make sure that review yang kita dapat tu sangat cantik and kita bagi servis yang baik dan customer akan dia word of mouth.
Kalau Cik Azian suka dengan produk yang contohnya, dia akan cakap ke saya, bagus. Selalunya kita nak membeli ni, kita tanya kawan-kawan juga, bagus tak produk ni? Bagus. Sekarang ni dulu pakai word of mouth physically, sekarang ni via online. Dia tak suka, dia akan letak dalam Facebook. Dia tak suka, dia letak dalam Instagram. So that actually the power of word of mouth lah. So I think that will help the SME as well. Make sure that kita bagi servis yang baik, then with create trust, and kita juga letak kita punya data ni dalam cyber security supaya kita be protected. Yeah, alright. Thank you. Azian dah cakap. Okay, I think hujan tau KP. That's our cue. I think. I think that's our cue. So I think with that, we have come to the end of our program for sesi bicara niaga inklusif pada hari ini. Dan saya percaya banyak input yang telah dikongsikan oleh ketiga-tiga ahli panel. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kami pada sesi bicara ini. Dan juga kepada SME Corp yang organize the event. I think sehingga kita bertemu lagi. Thank you so much and have a good rest of the day. Thank you. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih SME Corp. Okey, terima kasih setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada moderator KP dan semua ahli panel jemputan, Encik Muhammad Yusman Amiran, Ketua Unit Bisnes Telekom Malaysia, Encik Muhammad Azian bin Abu Samah, Pengurus Perniagaan Mikro BSN Bank Simpanan Nasional, dan Puan Nur Anis Ayu, Pengarah Urusan Anis BH Group Sdn Bhd, kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pengalaman serta maklumat berharga bagi membantu PMKS terus maju dengan mendigitalkan kewangan mereka. Sebelum kita bersurai, boleh tak kita ada sesi bergambar? Dimohon untuk moderator dan panel untuk berdiri di tengah pentas. Kita dah ready dah, fotografer kita kat situ. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada moderator KP dan SME Corp. Sebelum bersurai, para hadirin dipohon untuk mengisi borang maklum balas sesi bicara niaga inklusif dengan mengimbas QR code yang tertera di skrin untuk tujuan penambahbaikan pada masa akan datang. Akhir kata, saya bagi pihak SME Corp Malaysia mengucapkan selamat maju jaya kepada semua yang hadir dan mengikuti sesi ini dari awal hingga ke akhir. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.